محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Yang dihormati pengurusi majlis, yang berusaha pihak masjid Taman Bandar Senawang, bermula daripada pengurusi masjid Tuan Haji Ustaz Ismail, setiausahanya Encik Nazri, bendaharinya Encik Hasan Gorkiah, serta encik-encik yang di bawahnya. Yang berbahagia, yang berhormat Tuan Haji Kamal Rizwan, Ahli Dewan Undangan Negeri Paroi, yang berusaha rakan kerjasama masjid, Yayasan Amal Malaysia Cawangan Negeri Sembilan, pengurusinya Saudara Hilmi Ghani, serta encik-enciknya yang ada pada malam ini. Seterusnya, hadirin hadirat, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang hadir pada malam ini. Dan tidak lupa kepada tetamu utama kita pada malam ini ialah Tuan Muhammad Nadir An-Nuri, CEO kepada Persatuan Cinta Gaza Malaysia, selaku tetamu kita pada malam ini. Dan sekali lagi alhamdulillah, kita ucapkan ataupun kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat berada di dalam satu majlis yang saya rasa sangat penting. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan sekalian tahu, bahawa saudara kita di Palestin, khususnya di Gaza, dan begitu juga di tepi barat, menghadapi serangan daripada Israel yang kalau kita kira pada hari ini sudah masuk kepada hari yang ke-83 hari ataupun 84 hari kalau kita kira bermula daripada 7 Oktober. Selepas operasi yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober, selepas itu berlakulah peperangan di antara Israel ataupun Yahudi Na'atullah dan di antara mujahidin kita di sebenarnya Gaza ataupun di Gaza, dan juga termasuk di tepi barat. Sudah masuk hari yang ke-83 dan sebahagian orang pun sudah semakin diam ataupun semakin senyap, walaupun pertempuran masih lagi sengit. Seperti yang kita sedia maklum, kita baca di portal antarabangsa, khususnya kalau kita baca di Al-Jazeera.net, Al-Jazeera Arabic, banyak disiarkan secara terperinci bagaimana tentera-tentera Israel masuk ke Gaza, masuk ke Asyujaiyah, berlaku pertempuran yang dahsyat, mati berpuluh-puluh tentera Israel. Kemudian masuk ke Khan Yunus, juga masuk ke Bait Lahia. Mungkin saudara Nadir An-Nuri lebih mengetahui perkara ini. Tapi telah berlaku pertempuran yang dahsyat, berlaku pertempuran yang sangat dahsyat. Dan begitu juga pengeboman, bom-bom, sama ada daripada pesawat-pesawat daripada langit. Bukan semata-mata isu tanah, bukan semata-mata orang Yahudi ataupun Israel mengambil tanah orang Palestin, bukan itu semata-mata, walaupun ia adalah sebahagian daripada itu, tetapi adalah isu agama, di mana orang-orang Yahudi ini mengambil tanah kerana mereka merasakan bahawa tanah Palestin itu adalah tanah yang dijanjikan untuk mereka. Oleh kerana itu adalah menjadi kewajipan umat Islam, khususnya umat Islam di Palestin dan juga umat Islam di negara-negara yang berjiran, dan umat Islam yang
jauh daripada rantau tersebut untuk menyokong perjuangan ini ataupun menyokong jihad ini. Seperti yang kita ketahui, tanah Palestin ini adalah satu tanah yang berkat, di mana di tanah ini ada tempat suci umat Islam yang ketiga. Tempat suci umat Islam yang ketiga, yang mana ia disebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci yang memperjalankan hambanya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Masjidil Haram, daripada Masjid Al-Haram di Mekah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Al-Aqsa, memperjalankan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, alladzi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya. Ini adalah suatu tanah yang berkat. Bahkan disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pergi ke masjid semata-mata kerana fadilat masjid tersebut, melainkan 3 masjid sahaja. La tushaddu ar-rihalu illa ila 3 masajid. Jangan bersungguh nak pergi ke masjid kerana fadilat masjid tersebut, melainkan 3 masjid sahaja. Al-Masjidi Al-Haram, Masjid Al-Haram di Mekah, wa masjidi, dan masjid aku, iaitu Masjid An-Nabawi di Madinah. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wa masjidi Al-Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa. Jadi Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, Palestin, yang Gaza sebahagian daripadanya, yang terbit barat sebahagian daripadanya, disebut di dalam Al-Quran dan disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang saya rasa ramai orang membacanya dan mengetahuinya, akan terus ada satu golongan yang zahir di atas kebenaran, dan di akhir hadis tersebut sahabat tanya. Hadis ini diriwayatkan di dalam kitab Al-Musnad oleh Imam Ahmad. Sahabat pun tanya, ainahum ya Rasulullah, di manakah mereka itu? Mereka yang tetap di atas kebenaran, di manakah mereka itu? Rasulullah berkata, hum fi Baitul Maqdis, mereka di Baitul Maqdis, wa aknafi Baitul Maqdis, dan di sekeliling ataupun di sekitar Baitul Maqdis. Jadi isu Palestin, isu Gaza, isu Masjidil Aqsa adalah isu umat Islam, yang isu agama yang mesti difahami, yang mesti disokong dan didokong, sama ada dengan wang ringgit, dengan masa kita dan juga dengan tenaga kita oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sama ada mereka itu bangsa Arab, ataupun mereka itu bangsa India, bangsa Pakistan, ataupun mereka itu bangsa Kurdi atau bangsa Turki, ataupun mereka itu bangsa Melayu yang agak jauh daripada rantau tersebut, mesti menyokong perjuangan Palestin. Dan saya rasa saya tidak akan memanjangkan, saya akan serahkan kepada tetamu kita yang seperti mana yang disebutkan oleh pengurusi majlis, adalah orang yang saya rasa sangat hampir dengan peristiwa yang berlaku, boleh kita katakan sebagai sumber utama, kerana beliau adalah orang yang memang duduk di Gaza, memang bermukim di Gaza dan berkeluarga dengan orang di sana, dan memang bergerak aktif semenjak bertahun-tahun dengan Persatuan Cinta Gaza Malaysia yang melakukan kerjasama dengan berbagai NGO, di antaranya ialah dengan Yayasan Amal, Yayasan Amal Malaysia, dan kali ini kita Yayasan Amal Negeri Yayasan Amal Malaysia Negeri Sembilan, kita mengadakan program ini sebagai sebahagian daripada solidariti kita kepada perjuangan kita di Palestin. Walaupun isu Palestin ini kebelakangan ini agak perlahan, tapi sebenarnya perjuangan di sana, jihad di sana dan peperangan di sana sangat-sangat panas dan sangat-sangat hebat di sana. Israel sekarang boleh kita katakan di dalam dilema. InsyaAllah kita akan dengar kupasan yang lebih terperinci daripada tetamu kita. Jadi saya serahkan kepada saudara kita. Falyatafaddal masykur.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. Terima kasih pada moderator kita pada hari ini, Dr. Izzuddin, yang saya hormati dan saya kasihi, pengerusi masjid serta seluruh jawatan kuasa yang saya hormati dan saya kasihi, Adun Paroy YB Haji Kamarul, sahabat saya saudara Helmi, para asatizah, para ulama, tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Pada hari ini alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat meluangkan sedikit masa untuk bersama-sama bercerita, menunjukkan kecintaan dan kecanaan kita kepada saudara-saudara kita yang berada di sebuah negara yang bernama Palestin, yang mana negara tersebut sangat jauh dengan kita. Bangsa mereka bukan bangsa kita, tetapi agama mereka adalah agama mereka dan tanah yang sedang mereka pertahankan adalah tanah kita bersama. Justru pada hari ini kita berkumpul sebagai bukti kesinambungan solidariti kita yang berterusan untuk bumi tersebut. Bumi yang pada hari ini masih dan terus dibantai daripada musuh-musuh Islam yang bukan semata-mata daripada negara kecil di sebelahnya, yang dibangunkan dan diasaskan pada tahun 1948, tetapi mereka yang berada di bumi Palestin pada hari ini, khususnya di wilayah kecil yang bernama Gaza itu, sedang berdepan dengan musuh-musuh Islam daripada seluruh dunia. Negara Haram Israel bukan semata-mata berperang seorang diri, tetapi pada hari ini dibantu dan disokong oleh negara US, disokong oleh Germany, disokong oleh Perancis, disokong oleh UK, malah oleh sebahagian negara-negara Arab, duka citanya. Justru alhamdulillah pada hari ini kita diberi peluang untuk berkumpul berada bersama-sama. Walaupun saya yakin dan saya percaya bukan pertama kali sejak daripada serangan bermula pada 7 Oktober 2023 kalian mendengar tentang Palestin, dan bukan kali pertama kalian berbicara tentang apa yang sedang berlaku di sana, tetapi mudah-mudahan pada hari ini kita membawa perspektif yang sedikit berbeza, kerana kita akan membawakan penceritaan Palestin daripada kacamata orang-orang Palestin sendiri. Kerana alhamdulillah saya diberi peluang untuk berada di bumi Palestin sejak daripada tahun 2013, bila mana saya ke sana untuk melanjutkan pengajian di dalam bidang syariah di Universiti Islam Gaza. Setelah menamatkan pengajian ijazah yang pertama di dalam bidang sains marin di Universiti Malaysia Sabah. Ketika itu saya ke sana setelah menamatkan pengajian di UMS dan seterusnya berada di bumi Syria selama 1 tahun setengah. Duduk di Syria selama 1 tahun setengah, berlakunya pergolakan di bumi Syria mendekati bumi Dimashq, maka diminta oleh kerajaan Malaysia untuk pulang bersama dengan pelajar-pelajar lain ke bumi Malaysia. Saya duduk di bumi Malaysia 2-3 bulan bergerak atas nama Persatuan Pelajar Malaysia Syria, mengumpulkan sumbangan untuk pelarian-pelarian Syria dan juga penduduk Syria yang berada di dalam bumi Syria ketika itu. Setelah tamat 2-3 bulan, ditanya oleh ibu dan ayah ke mana hendak diteruskan pengajian. Maka ibu dan ayah saya dia memberikan beberapa pilihan kepada saya ketika itu, sama ada untuk menyambung di Mesir ataupun di Jordan ataupun di dalam Malaysia, dan pilihan terakhir yang diberikan untuk menyambung di bumi Gaza, di Universiti Islam Gaza. Walaupun ketika itu dan sehinggalah kepada hari ini tidak ada pelajar lain di Universiti Islam Gaza yang datang daripada Malaysia, dan
hanya ada rakyat Malaysia yang datang tetapi tidak duduk dalam tempoh 11 tahun di bumi Gaza tersebut. Maka saya memikirkan dalam tempoh satu hari itu, tuan-tuan dan puan-puan, ke mana hendak diteruskan pengajian. Ketika itu saya fikirkan Mesir ada sekitar 12,000 orang pelajar-pelajar Malaysia di sana. Jordan ada sekitar 5,000 orang. Maka saya sebut kepada ibu dan ayah saya takut kalau belajar di Mesir ataupun Jordan, balik daripada negara-negara tersebut, kalau tidak bercampur dengan orang tempatan, hanya duduk bersama dengan pelajar-pelajar Malaysia, nanti balik tidak boleh menguasai bahasa Arab dengan baik. Maka saya membuat pilihan untuk belajar di Universiti Islam Gaza. Dan ibu dan ayah saya, walaupun ayah saya dia seorang profesor bahagian Asia Barat, dia tahu apa yang sedang berlaku di Palestin, peperangan-peperangan yang berterusan di sana. Mereka memberikan satu jawapan yang cukup ringkas kepada saya. Mereka kata kepada saya, kalau begitu bagus, pack bag, esok kita akan beli tiket. Sampai saya jadi curiga, adakah ibu dan ayah saya dia sudah pening menjaga saya, maka mereka nak hantar saya ke bumi Palestin untuk terkorban di sana. Tetapi lama kelamaan saya mendapat jawapan kenapa saya memilih bumi Gaza ketika itu yang agak mudah untuk masuk. Memandangkan ketika itu zaman pemerintahan Dr. Mursi tahun 2012-2013. Dan jawapannya ialah salah ibu dan ayah saya sendiri yang memberikan saya nama Nadir. Nadir ni tuan-tuan dan puan-puan dalam bahasa Arab maksudnya jarang-jarang, rare, pelik-pelik. Jadi kalau bagi nama anak Nadir suka buat benda yang pelik-pelik, salahkan diri sendiri, jangan salahkan anak. Dan saya yakin begitu juga kalau kalian namakan anak-anak kalian dengan nama yang bermacam-macam, kalian akan dapati nama itu menjadi doa sebab kita panggil mereka dengan nama tersebut setiap hari. Dr. Izzuddin menjadi orang yang hebat sebab dia membawa keizzahan dan kehebatan yang ada pada agama itu sendiri. Saudara Helmi saya yakin orang yang lemah lembut tutur bicaranya. Sebab Helmi itu adalah orang yang lemah lembut dan sopan santun. Begitu juga kalau kalian namakan anak-anak kalian sebagai Khalid, Omar dan sebagainya, kalian akan dapati anak-anak kalian orang yang hyperaktif, semangat, sentiasa berkobar-kobar. Betul ke tak betul? Ada yang ketawa tu mungkin teringat anak-anak sendiri di rumah. Kalau nak anak-anak kalian suka kepada kerja-kerja kebajikan, senang menangis, tengok orang susah dan sebagainya, namakannya sebagai Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Dan begitulah seterusnya. Maka saya pun pergi ke bumi Gaza. Langkah pertama saya masuk ke bumi Gaza ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya diberi pesan oleh sahabat-sahabat saya yang menyambut saya di dalam bumi Gaza. Mereka sebutkan, wahai Nadir, masuk ke dalam bumi Gaza ini kena perbaharui niat engkau. Dan niat engkau ialah kau masuk dengan kaki kanan ke dalam bumi Gaza ini sebagai seorang murabit. Batang tubuh engkau akan menjadi perisai-perisai yang akan mempertahankan bumi ini daripada diambil oleh Zionis Israel yang telah berjaya menguasai sekitar 85% daripada keseluruhan bumi Palestin setelah berlakunya perjanjian Oslo pada tahun 1993 dengan pihak Palestinian Authority. Dan ketika itu juga mereka menceritakan kepada saya satu cerita. Seorang sahabat saya ni, seorang mujahid yang berjaga di sepanjang sempadan setiap malam. Dia ceritakan sepanjang dia menjaga sempadan, kawasan dia tidak pernah dibom. Sentiasa selamat sehinggalah pada satu hari, bila mana tiba-tiba kawasan pos kawalan yang dia jaga dibom oleh Zionis Israel, menyebabkan beberapa orang sahabat dia cedera dan beberapa yang lain mati syahid. Maka bila mana terjadi peristiwa tersebut, dia bertanya kepada diri dia sendiri, sebab apa hari ini aku keluar tempat aku jaga kena bom, sedangkan sebelum daripada ini tidak pernah diserang oleh Zionis Israel. Maka dia teringat rupa-rupanya hari itu ada dua benda yang dia selalu buat, tetapi hari itu sebab dia tidak ada keinginan, rasa malas nak keluar untuk jaga sempadan, dia tidak buat pada hari tersebut. Yang pertama sekali, dia tidak memperbaharui niat dia pada malam tersebut. Dia tak niat hari ini aku keluar untuk jaga sempadan supaya tidak boleh ditembusi oleh Zionis Israel. Dia lupa nak niat, tergesa-gesa keluar. Dan yang kedua ialah dia lupa untuk baca ayat yang sentiasa dibacakan sebagai pelindung bila mana dia keluar untuk berjaga sempadan, iaitu ayat daripada surah Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ayat pelindung yang menutup
mata orang yang nak buat jahat kepada kita, supaya tak nampak bila mana kita berjaga di tempat-tempat tertentu. Dan kadang-kadang juga boleh digunakan. Ayah saya ajarkan, dia kata sejak daripada dia ada lesen memandu, alhamdulillah tidak pernah disekat oleh polis. Kalau kena sekat pun dia tidak disaman. Sebab apa? Sebab dia nampak je polis di depan, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fakhshaynahum fahum la yubsirun. Tuan-tuan boleh try, kalau yakin insya-Allah boleh lepas. Ni nak dekat dengan PKP sekali lagi ni, wallahu alam. Mungkin akan ada banyak checkpoint, mungkin kita perlu pakai ayat-ayat tersebut. Maka alhamdulillah saya duduk di bumi tersebut dengan satu keyakinan dan semangat yang saya serap daripada orang-orang Palestin, bahawa perjuangan mereka, tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi panjang. Perjuangan mereka walaupun panjang tetapi sangat jelas di hadapan mata mereka, iaitu mereka nampak di hadapan mata mereka apa yang mereka perlu lakukan untuk mencapai pembebasan tanah air Palestin dan pembebasan Masjid Al-Aqsa. Kalau orang tanya kepada saya apakah punca kekuatan paling besar orang-orang Palestin, maka jawapan saya itu. Mereka nampak di hadapan mereka matlamat apa yang mereka perlu lakukan dan mereka sentiasa bergerak ke arah itu. Dan itulah yang dibuat oleh mereka, segala tindakan mereka, segala saluran media mereka, channel-channel televisyen mereka. 11 tahun saya duduk di bumi Gaza, tidak pernah tengok di TV-TV mereka bercerita tentang artis, contohnya anak-anak artis, ataupun kisah-kisah bercerai-berai orang-orang yang terkenal. Yang ada di televisyen-televisyen mereka setiap hari, Al-Aqsa diserang, syuhada di Jenin, serangan di Al-Khalil dan sebagainya, yang menyebabkan mereka sentiasa diingatkan dan diingatkan bahawa perjuangan mereka belum lagi selesai. Maka saya duduk di bumi tersebut. Tahun 2006, bumi Gaza tersebut berada di dalam kepungan. Tahun 2008 berlaku peperangan yang pertama. Peperangan yang namanya Peperangan Al-Furqan. 2006 sebab apa bumi Gaza tersebut dikepung? Sebabnya ketika itu parti politik yang namanya Hamas masuk ke dalam pilihan raya lawan dengan satu kumpulan lagi yang namanya Fatah. Menang kumpulan Hamas dengan majoriti kerusi ahli parlimen. Tetapi kemenangan mereka tidak diiktiraf, yang menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan ketika itu mereka ditolak dan berlaku perang saudara sebab lawan antara Hamas dan juga Fatah. Yang duka citanya ketika itu sangat-sangat menekan kumpulan-kumpulan Hamas tersebut. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bumi Gaza yang hebat ini, yang sangat terkenal dengan tarbiyahnya, yang sangat terkenal dengan kecintaan kepada perjuangan dan pengorbanan, sebelum daripada tahun 2006 rupanya tidak sedemikian. Rupanya lebih dekat kepada apa yang ada di tebing barat pada hari ini. Di sana ketika itu ada kelab-kelab malam, di situ ada arak yang berleluasa, ada kes-kes dadah yang banyak dan sebagainya. Tahun 2006 bila mana kerajaan Hamas yang mendukung aspirasi Islam menang dalam pilihan raya, barulah ditutup dan diubah keadaan Gaza ketika itu. Dan di bumi Palestin ini ada 3 bentuk pilihan raya. Yang pertama sekali, pilihan raya parlimen. Yang kedua, pilihan raya untuk pilih presiden. Yang ketiga, pilihan raya PBT. Sepatutnya pilihan raya presiden dan pilihan raya ahli parlimen dibuat secara serentak pada masa yang sama. Tetapi apa yang berlaku bila mana Hamas menang majoriti ahli parlimen, presiden dia keluarkan satu dekri bahawa dia tidak mahu buat pilihan raya pemilihan presiden. Dan pilihan raya ataupun presiden ketika itu sejak daripada tahun 1996 ialah Presiden Mahmud Abbas daripada Fatah. Dia tak nak buat pilihan raya presiden sebab dia takut dia kalah, seluruh kekuasaan Palestin akan dipegang oleh Hamas. Jadi Hamas menang sebagai ahli parlimen paling ramai. Diangkat Perdana Menteri mereka ketika itu ialah Perdana Menteri namanya Ismail Haniyah yang kita kenali. Jadi kuasa yang paling besar pada presiden Fatah pegang, Mahmud Abbas. Bawah dia ada Perdana Menteri yang nama dia Ismail Haniyah, yang tidak diberi kuasa dan tidak diberi apa-apa hak untuk membuat apa-apa keputusan. 2006 berlaku kepungan ke atas bumi Gaza. 2007 berlaku perang saudara.
2008 kemuncak kepada kepungan sehingga orang-orang Palestin terpaksa ketika itu makan rumput dan juga binatang-binatang yang mereka nampak di hadapan mereka. Kemudian keadaan berubah sedikit demi sedikit. Perang Furqan berlaku tahun 2008, berlanjutan selama 21 hari. Perang kedua berlaku pada tahun 2012. Peperangan Hijaratus Sijil berlangsung selama 7 hari. Kemudian perang pertama yang saya lalui di bumi Gaza adalah pada tahun 2014. Peperangan yang berlanjutan selama 51 hari. Dan perang ini namanya Perang Asfil Ma'kul. Yang mana, bila mana orang tanya kepada saya apakah yang paling saya ingat dan mengesankan kepada saya setelah saya duduk di bumi Gaza lebih daripada sedekat, orang jangkakan saya akan bercerita tentang apa yang berlaku di dalam peperangan-peperangan yang saya lalui tahun 2014, peperangan kecil tahun 2018 dan juga peperangan pada tahun 2021. Walaupun banyak insiden yang berlaku tahun 2014 tersebut, nyawa berada di hujung tanduk. Saya ketika itu duduk sebagai seorang bujang, orang Malaysia tunggal di sebuah klinik. Saya duduk di tingkat 5, klinik nama dia Klinik Haifa. Di tengah-tengah satu kawasan di bandar Gaza, nama dia kawasan At-Tufah. Dan kita ni bila duduk dalam kawasan peperangan, tuan-tuan dan puan-puan, duduk di tingkat 5, di tempat yang tinggi, setiap kali berlaku pengeboman yang terus-menerus ketika itu, maka bangunan kita ni akan rasa seperti bergoyang, seperti sedang bermain roller coaster, menunggu untuk tumbang pada bila-bila masa. Saya duduk di situ, perang berlaku pada bulan Ramadan. Saya ingat peristiwa yang berlaku antaranya ketika itu saya sedang masak untuk berbuka puasa. Alhamdulillah, daripada umur 13 tahun hidup sebagai seorang bujang. Daripada asrama ke asrama, daripada universiti ke universiti, sampailah berada di bumi Gaza sudah boleh memasak dengan baik. Saya masak ketika itu nasi dengan juga lauk daging masak hitam. Maaf yang kelaparan yang belum makan lagi, kita cerita sikit pasal makanan. Bayangkan daging masak hitam yang sedap yang saya masak tu. Saya masak seorang diri untuk makan ketika itu, tiba-tiba terdengar bunyi satu letupan yang sangat kuat. Dan di bumi Gaza kita diajarkan bila mana dengar bunyi letupan yang kuat, khususnya pada waktu peperangan, kita kena pergi cek, tengok sama ada rumah kita yang diletupkan ataupun bukan. Sebab Zionis Israel bila mana mereka nak mengebom mana-mana kawasan di dalam bumi Gaza, mereka akan mengetuk pintu terlebih dahulu. Tetapi mereka ketuk pintu bukan macam kita ketuk pintu untuk pergi beraya di rumah jiran kita. Assalamualaikum, ada orang ke tidak? Tak. Tetapi cara mereka mengetuk pintu ialah mereka akan meledakkan atap rumah yang nak dibom dengan menggunakan roket daripada drone tanpa juruterbang terlebih dahulu. Bila dia ledakkan atap rumah kita tu, maka kita kena tahu kita ada masa 3 sehingga 5 minit untuk keluar meninggalkan rumah tersebut sebelum datang roket daripada F-16 atau F-35 yang akan meledakkan keseluruhan bangunan sehingga tidak ada yang berbaki melainkan debu-debu yang berterbangan. Maka bila mana berlaku letupan yang sangat kuat tersebut, saya pun buka tingkap nak tengok adakah rumah saya yang dibom ataupun bukan rumah saya. Alhamdulillah, Allah takdirkan bukan rumah saya tetapi rumah di sebelah rumah saya yang dibom ketika itu. Maka saya pun tutup balik tingkap, azan berkumandang, makanlah nasi panas dengan daging masak hitam tersebut. Esok pagi saya keluar, tuan-tuan dan puan-puan, untuk tengok tempat yang berlakunya letupan, sebab apa diletupkan. Saya turun daripada rumah, pergi tengok tempat yang diletupkan, ada satu lubang yang sangat dalam. Di dalamnya ada paip-paip besi yang telah ditukarkan oleh para mujahidin menjadi roket-roket mereka. Rupanya tuan-tuan puan-puan, mujahidin ni diletakkan roket dia dekat sebelah rumah saya. Dia tak bagi tahu kat saya. Kalau dia bagi tahu lama dah saya berpindah ke rumah yang lain. Tetapi Allah takdirkan, alhamdulillah, roket-roket tersebut tidak meletup. Maka dapatlah kita berjumpa secara fizikal pada hari ini. Tidaklah saya datang mengganggu tuan-tuan puan-puan dalam mimpi pada waktu malam. Ketika itu saya pun menyedari bahawa hakikat mereka yang berada di bumi Gaza, mereka bukanlah tentera-tentera terlatih sebagaimana ada pada negara-negara yang berdaulat. Tetapi mereka ini adalah sayap-sayap bersenjata yang dimiliki oleh kumpulan-kumpulan parti politik. Contohnya Brigade Izzuddin Al-Qassam, mereka berada di bawah parti politik Hamas.
Kumpulan Saraya Al-Quds yang bawa bendera hitam, mereka berada di bawah kumpulan Jihad Islami yang bawa bendera warna kuning, Syuhada Al-Aqsa di bawah parti politik Fatah dan sebagainya. Mereka ini tidak mempunyai keupayaan yang besar sebagaimana tentera-tentera yang lain. Mereka hanya boleh menggunakan apa sahaja kemudahan dan fasiliti yang ada untuk mereka simpan senjata mereka, dijadikan sebagai depo roket dan sebagainya. Mereka hanya boleh berlatih di tempat-tempat yang mereka bangunkan sendiri, tetapi dengan bantuan daripada Allah yang insya-Allah kita akan ceritakan sedikit kepada tuan-tuan dan puan-puan sekejap lagi. Mereka berjaya untuk mempertahankan saki-baki bumi Palestin yang masih ada, khususnya bumi Gaza yang saya diami. Berlalu tahun 2014, masuk ke dalam peristiwa yang paling mengesankan kepada saya yang berlaku, iaitu berlaku di luar daripada waktu peperangan. Berlaku pada tahun 2018. Duka citanya sebab apa ia berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, dengan satu tujuan yang sangat jelas. Tindakan yang direncana dan dirancang oleh orang-orang Palestin, khususnya yang berada di bumi Gaza pada saat itu. Tujuan dia apa? Sebab dia nak tarik semula perhatian umat Islam khususnya dan masyarakat antarabangsa yang sudah mula lupa kepada Palestin. Kita kadang-kadang rasa macam Palestin berada dalam keadaan tekanan dan kesakitan hanya bila mana berlaku peperangan. Hakikatnya mereka duduk di dalam keadaan kepungan dan kesakitan tersebut sejak daripada tahun 2006 khususnya. Elektrik di bumi Gaza hanya ada 8 jam sehari maksimum, 16 jam seterusnya akan putus. Hospital-hospital tidak boleh mengubati penyakit-penyakit yang berat. Orang yang sakit biasanya mati di hadapan mata kerana tidak boleh dibawa keluar daripada bumi Gaza untuk mendapatkan rawatan. Mereka yang memilih untuk kekal berada di bawah kerajaan Hamas, gaji mereka hanya dibayar 50 hari sekali. Dan maksimum gaji mereka boleh dapat 40% daripada gaji mereka. Mereka yang berada di dalam bumi Palestin, 80% daripada mereka di Gaza bergantung kepada NGO antarabangsa seperti Yayasan Amal Cinta Gaza Malaysia untuk boleh makan setiap hari. Ini hakikat yang mereka duduki. Dan saya rasa baik untuk kalian kenal serba sedikit keadaan bumi Palestin dan kawasan-kawasan yang ada di dalam bumi Palestin ini, supaya kalian boleh faham bila kita bercerita beza antara Gaza, beza antara tebing barat, apa yang sedang berlaku di dalam kawasan tanah haram Israel itu sendiri. Dan saya selalu suka untuk ceritakan kepada orang yang mendengar dengan menunjukkan kepada kalian tapak tangan saya ini. Senang nak kenal peta bumi Palestin sebab tapak tangan saya ini lebih kurang bentuknya bentuk bumi Palestin, yang mana petanya memanjang daripada atas sampai ke bawah. 3 kawasan saja saya nak perkenalkan kepada kalian. Yang pertama sekali, jari kelingking saya yang kecil ialah kawasan Gaza, salah satu wilayah daripada bumi Palestin. Kawasan kedua, ibu jari saya yang besar sikit ni, kawasan yang nama dia West Bank ataupun tebing barat, yang di dalamnya ada beberapa wilayah, dan di sini jugalah tempat terletaknya Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Dan kawasan yang paling besar yang berada di tengah-tengah ini ialah kawasan yang namanya Tanah Haram Israel, yang berjaya diambil dan dirampas daripada bumi Palestin sejak daripada tahun 1948, direncana untuk diambil sejak daripada penghujung tahun 1860-an daripada pemikir-pemikir Yahudi yang menyebutkan ketika itu perlu ada sebuah negara bangsa yang khusus untuk orang-orang Yahudi. Dan itulah ideologi Zionis. Zionis itu maksud dia apa? Maksudnya orang-orang Yahudi yang berfikiran perlu ada sebuah negara bangsa khusus untuk orang-orang Yahudi. Itu ideologi Zionis. Bila diperkenalkan dengan bersungguh-sungguh, diperkenalkan pada tahun 1897 oleh Theodor Herzl, bila mana dia melakukan Kongres Basil, Kongres Zionis di Basil yang pertama ketika itu, dan mereka memutuskan perlu ada negara untuk orang Yahudi. Diberi pilihan oleh kuasa-kuasa besar, antaranya Uganda, antaranya Argentina dan antaranya Palestin. Akhirnya dipilih Palestin sebab apa? Sebab kuasa-kuasa besar daripada dulu Inggeris, Perancis sampai sekarang US, mereka perlu ada satu kuasa di tengah-tengah kuasa dan negara-negara Islam yang boleh memisahkan kedua-duanya
supaya kedua-duanya tidak boleh bersatu. Kalau kita tengok peta, Palestin ada di tengah-tengah, di sebelah kanannya ialah negara-negara Islam Arab, Iraq, Lubnan, Syria. Di sebelah kirinya ialah negara-negara Islam Afrika, Mesir, Algeria, Morocco, Sudan. Jadi mereka ini dipisahkan kedua-duanya, yang memisahkan siapa? Israel yang berada di tengah-tengah. Jadi kawasan yang ada di sini, Israel adalah kawasan yang paling besar. Gaza ini adalah kawasan yang kecil, salah satu wilayah sahaja daripada bumi Palestin. Dan dengan sebab Gaza dan juga tanah Baitul Maqdis ini dua kawasan yang terpisah, orang Gaza mereka tidak boleh cross, tak boleh pergi ke West Bank. Tidak dibenarkan untuk lalu tanah haram Israel. Bermakna saya yang duduk 11 tahun di Gaza, kawan-kawan saya yang lahir di Gaza, mereka tidak pernah pergi sembahyang di Masjidil Aqsa. Walaupun jarak di antara Gaza dan Masjidil Aqsa jaraknya hanya sekitar 90 km. Hanya perlukan lebih daripada 1 jam sedikit saja untuk sampai dan sembahyang di Masjidil Aqsa. Kawasan tebing barat ini sempadannya ialah dengan Jordan. Ramai orang dia selalu cerita, saya pernah sampai Palestin, saya pernah sampai Palestin. Yang pernah mereka sampai ialah kawasan Baitul Maqdis. Mereka masuk ke Masjidil Aqsa. Sebab apa Israel bagi masuk ke sini? Sebabnya kita nak masuk ke Baitul Maqdis kena bayar duit kepada Israel. Salah satu sumber ekonomi mereka pelancongan orang-orang yang masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Dan antara negara yang paling banyak masuk ialah negara Malaysia dan juga negara Indonesia, dua ceritanya. Sebelah sini kawasan Gaza. Sempadannya sebelah sini dengan lautan Mediterranean. Terkepung daripada lautan sebab apa? Sebab tak boleh keluar daripada lautan. Tak boleh lebih daripada 12 batu nautika nelayan-nelayan. Kalau lebih daripada 12 batu nautika akan ditembak oleh kapal-kapal laut milik Zionis Israel yang berjaga di kawasan international waters. Di sebelah udara tak boleh keluar. Sebab satu-satunya airport yang ada telah pun dibom belasan tahun yang lepas. Tidak dibenarkan untuk dibangunkan semula. Sempadan di sini, di sebelah daratan adalah dengan tanah haram Israel. Dipenuhi dengan pagar-pagar pemisah, tak boleh cross masuk ke dalam tanah haram Israel. Satu sahaja laluan untuk orang-orang Gaza keluar dan masuk daripada bumi Gaza ialah melalui satu pintu sempadan, namanya pintu sempadan Rafah, di mana kedudukannya di sebelah selatan Gaza. Dan sempadan ini adalah sempadan di antara Gaza dan juga negara Mesir. Tidak ada kaitan langsung dengan Israel, tidak dijaga oleh Israel, tidak ada kuasa oleh Israel untuk menghalang orang nak masuk dan keluar daripada bumi Gaza melalui pintu sempadan Rafah. Jadi siapa yang menghalang orang Gaza nak keluar? Yang menghalang ialah Mesir itu sendiri. Yang mana pintu sempadan itu dia akan buka bila dia nak buka, bila dia tak nak buka dia tak akan buka. Saya ingat tahun 2015, 2016 ketika itu pintu sempadan ini dibuka setiap 3 bulan 2 hari. Setiap hari dibenarkan 300 orang untuk keluar. Masa tu kalau kita ambil nombor giliran, kalau nak keluar Gaza ni kena ambil nombor giliran macam kita pergi klinik tu. Kita ambil nombor giliran, saya ingat saya pernah dapat nombor lebih daripada 10,000. Maksudnya kalau setiap 3 bulan 600 orang boleh keluar. Kalau kita dapat nombor 10,000 tu, maksudnya kita reput dalam Gaza barulah boleh buat keluar daripada bumi Gaza tersebut. Sekarang ni alhamdulillah keadaan agak baik. Sebelum daripada perang, setiap hari dibuka sempadan, tetapi dibenarkan juga keluar hanyalah 300 orang. Selebihnya yang nak keluar kena bayar kepada Mesir, satu orang $600 ketika itu untuk keluar daripada bumi Gaza tersebut. Dan saya dimaklumkan oleh sahabat-sahabat daripada Gaza, paling ramai pernah dibenarkan keluar antara 2,000 sehingga 3,000 orang, yang setiap satu orang bayar $600 kepada company-company, anak-anak kepada general-general perang Mesir untuk boleh keluar daripada bumi Gaza tersebut. Sehingga kan orang-orang yang tak boleh bayar, mereka terpaksa terkepung di dalam bumi Gaza. Dan dalam tempoh 3 bulan terakhir sebelum daripada peperangan, mereka yang nak keluar daripada bumi Gaza setelah tamat cuti musim panas, setelah mereka nak sambung pengajian di luar daripada kawasan Gaza, yang dapat beasiswa, yang berkahwin dengan orang luar, yang nak ziarah keluarga di luar,
jumlah mereka adalah seramai 40,000 orang yang nak keluar daripada bumi Gaza. Sebab itulah Gaza ini sebenarnya kalau dibuka pintu sempadan Rafah, dia tak jadilah the biggest open air prison. Tapi dengan sebab keadaan Gaza pada saat ini, dia menjadi penjara terbuka dunia paling besar. Dan sebab itu jugalah Dr. Morsi yang sempat memerintah 2012-2013 dijatuhkan. Antara sebab yang paling besar ialah sebab dia menjadikan Gaza itu seolah-olah salah satu wilayah Mesir. Senang masuk keluar, ekonomi dia bantu, makanan dia bagi masuk. Hatta ketika itu ada sekitar 500 terowong di antara Gaza dan juga tanah Mesir. Bila mana naik General As-Sisi yang baru, daripada tanah Gaza tu sampailah 3 km masuk ke dalam kawasan Sinai, iaitu Rafah di sebelah Mesir. Dia bom semua rumah-rumah, dia potong semua pokok-pokok, dia ratakan seluruh kawasan tersebut supaya dia nampak seluruh laluan keluar terowong-terowong di sebelah Sinai. Dan bila dia jumpa laluan-laluan tersebut, dia pam dengan air laut, menyebabkan tidak ada satu terowong pun yang berbaki, yang sebelum daripada ini merupakan talian hayat, lifeline kepada orang-orang Gaza untuk bawa masuk makanan, keperluan-keperluan mereka dan sebagainya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, tahun 2018 tersebut orang-orang Palestin ini, sebelum tu agak-agaknya Gaza ni yang kita duk cerita ni, yang sedang mewakili 1.8 bilion umat Islam, yang sedang dihentam dengan roket-roket yang lebih banyak daripada roket-roket yang dilepaskan pada World War II, Perang Dunia Kedua. Agak-agaknya besar mana tuan-tuan dan puan-puan? Daripada hujung ke hujung Gaza, panjangnya hanyalah 40 km sahaja. Lebar dia kiri ke kanan 9 km. Maksudnya Gaza ni hanya sekitar 360 km persegi sahaja. Lebih kecil daripada separuh perlis. Tetapi pada hari ini didiami oleh 2.3 juta orang, penduduk yang berada di dalamnya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, tahun 2018 tersebut, orang-orang Gaza, orang-orang Palestin ini, apa yang mereka rancang dan apa yang mereka buat setelah melihat orang-orang Islam khususnya habis perang 2014, 1 bulan berlalu, 2 bulan maksimum, mereka lupa bahawa bumi Palestin masih lagi dijajah. Kita lupa bahawa ada wanita-wanita yang kehilangan suami-suami mereka, yang kehilangan tempat bergantung. Walaupun ketika mana mereka melepaskan suami-suami mereka keluar ke jalan jihad, para isteri di Gaza, dia akan sebut kepada suami dia, dia kata apa? Awhabtuka lillah, iaitu aku hadiahkan engkau kepada Allah. Aku biarkan engkau keluar untuk berjuang. Kalau kau balik, alhamdulillah. Kalau tak balik, aku telah redha kerana aku telah bersetuju. Engkau adalah orang yang telah berkahwin dengan jihad pertamanya, dan aku adalah isteri kedua untuk engkau. Tetapi dalam keadaan mereka kehilangan suami, mereka berada di dalam keadaan kesedihan. Kita lupa kepada anak-anak yatim yang kehilangan ayah-ayah, ibu-ibu, malah kedua-dua ayah dan ibu mereka yang sudah tidak ada tempat berteduh dan berkasih sayang. Maka tahun 2018 tersebut, duka citanya orang-orang Palestin terpaksa keluar sekali lagi. Mereka keluar berarak dalam perarakan-perarakan aman yang disebut sebagai The Great Return March. Dalam bahasa Arab disebut sebagai Masirah Al-Audatul Kubra. Ketika itu puluhan ribu para pemuda keluar tanpa membawa apa-apa senjata dan peralatan, keluar di 6 lokasi sepanjang sempadan di antara Gaza dan Tanah Haram Israel. Mereka keluar walaupun mereka nampak di hadapan mereka pagar-pagar pemisah penuh dengan tentera-tentera Zionis yang sedang berjaga, dengan kereta-kereta kebal Merkava mereka, kenderaan berperisai mereka, dengan sniper-sniper mereka. Tetapi para pemuda ini mereka tidak takut. Setiap kali ada pemuda yang melaungkan takbir Allahu Akbar, maka mereka bergerak satu langkah ke hadapan. Dilaungkan lagi Allahu Akbar, mereka bergerak satu lagi langkah ke hadapan. Ketika itu saya berada bersama-sama dengan pemuda-pemuda ini. Di sebelah kanan kita, kawan-kawan saya yang saya panggil mereka sebagai unit tayar. Sebab apa unit tayar? Sebab mereka ini bawa tayar ke barisan paling hadapan, dibakar tayar-tayar tersebut. Tujuan dia supaya asap hitam yang berkepul-kepul menghalang pemandangan Zionis yang nak tembak pemuda-pemuda yang sedang mara ke hadapan. Di sebelah kiri kita, kawan-kawan kita panggil sebagai unit pagar. Sebab apa unit pagar? Sebab mereka ini bawa tali-tali dipasangkan dengan cangkuk besi. Mereka lari ke pagar, dipasangkan cangkuk besi pada pagar, ditarik beramai-ramai nak dijatuhkan pagar-pagar pemisah. Ketika itulah saya melihat kepakaran yang ada pada tentera-tentera Zionis Israel, khususnya sniper-sniper mereka.
yang diberikan satu tugas yang khusus, bukan untuk membunuh seramai mungkin para pemuda, tetapi untuk mencacatkan seramai mungkin mereka. Tujuan dia supaya mereka tidak boleh keluar lagi untuk berarak, tidak boleh keluar lagi untuk berjuang pada masa-masa yang akan datang. Ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, satu orang sniper Zionis dengan satu butir peluru menumbangkan 3 orang pemuda. Dia tembak kaki pemuda yang pertama, tembus peluru tersebut. Masuk ke dalam kaki pemuda yang kedua, tembus. Masuk ke dalam kaki pemuda yang ketiga, barulah peluru tersebut berhenti. Ketiga-tiga orang pemuda tersebut tumbang. Saya alhamdulillah berada di belakang pemuda yang ketiga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada rezeki insya-Allah sampai ke bumi Gaza. Kalau nak ikut perarakan, pastikan ada sekurang-kurangnya 3 orang di hadapan. Ketika itu mereka menggunakan satu butir peluru yang nama dia butterfly bullet. Nama sedap, butterfly bullet. Tapi sebab apa namanya butterfly bullet? Sebab peluru ini tuan-tuan dan puan-puan, bila ditembak ke arah mangsa, dia akan masuk ke dalam batang tubuh mangsa. Dia akan terbuka dan dia akan berpusing seperti butterfly, merobek segala isi kandungan dan organ dalaman orang yang ditembak. Barulah dia akan keluar meninggalkan batang tubuh tersebut. Ketika itu, setiap kali saya terdengar laungan syahid-syahid, bermakna ada tembakan yang telah dilepaskan yang menyebabkan pemuda yang tumbang. Orang-orang Palestin, para pemuda ini, mereka tidak lari meninggalkan kawasan berlakunya tembakan. Malah mereka lari pergi mendapatkan batang tubuh orang-orang yang telah tumbang untuk berebut pahala mendukung dan menjunjung jenazah para syuhada, dibawa ke ambulans-ambulans seterusnya ke tanah-tanah pengebumian. Ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya diajar oleh orang-orang Palestin satu skill. Mereka ajar kepada saya, wahai Nadir, kalau kau dengar bunyi peluru dilepaskan, maka janganlah kau takut. Sebab kalau kau dengar bunyi peluru tersebut, maksudnya peluru itu bukan untuk engkau. Tetapi kalau peluru itu ditujukan untuk engkau, kau tak akan dengar bunyi peluru dilepaskan daripada senapang sniper Zionis. Yang kau akan dengar hanyalah bisikan-bisikan hurul ain, para bidadari, wahai Nadir, engkau telah berada di syurga. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, berlalu tahun 2018, berlalu perang 2021 selama 11 hari. Tahun 2023 berlaku perang yang pada hari ini menempa sejarah yang nama dia Perang Taufan Al-Aqsa. Ketika itu saya sudah berada di bumi Malaysia. Balik sudah berada sekitar 1 bulan di Malaysia menguruskan NGO bersama dengan sahabat-sahabat saya yang kalian nampak ada di sini. Ketika itu saya duduk di dalam satu bengkel advokasi pada 7 Oktober sekitar 12.30 tengah hari. Jam 6.30 pagi waktu Gaza. Tiba-tiba masuk puluhan mesej WhatsApp ke telefon saya. Kawan-kawan kita, jiran-jiran, ahli keluarga yang berada di Gaza, mereka memaklumkan bahawa mereka terdengar bunyi roket-roket yang begitu banyak dilepaskan daripada Gaza masuk ke dalam tanah haram Israel. Mereka ceritakan bahawa mereka mendengar berita-berita bahawa pagar-pagar pemisah telah pun dibom oleh para mujahidin. Dan para mujahidin masuk ke dalam tanah haram Israel dengan motosikal-motosikal dan juga jeep-jeep mereka. Mereka dengar berita-berita yang mengejutkan bagaimana para mujahidin berjaya untuk tembus masuk ke dalam tanah haram Israel melepasi pagar-pagar pemisah dengan cara mereka terbang menggunakan peralatan paramotor dan paragliding yang ringkas. Ketika itu tidak ada orang yang tahu apa yang sedang berlaku. Semua orang berada dalam keadaan terkejut sehinggalah keluar dan munculnya ketua Komander Am Brigade Izzuddin Al-Qassam. Komander Am Brigade Izzuddin Al-Qassam, nama dia Muhammad Ad-Daif atau Abu Khalid Ad-Daif. Seorang lelaki misteri yang tidak diketahui rupa parasnya. Begitu lama telah berada di bumi Gaza. Pernah cuba dibunuh sebanyak 8 kali oleh Zionis Israel tetapi tidak berjaya. Tahun 2014 dihantar satu roket ke rumah dia, diledakkan rumahnya dan anak-anak serta isterinya mati syahid. Diledakkan roket yang kedua, Allah takdirkan tidak meletup, menyebabkan Muhammad Ad-Daif alhamdulillah sehingga ke hari ini masih lagi hidup. Maka Abu Khalid Ad-Daif ini atau Muhammad Ad-Daif disebutkan bahawa pada hari ini para mujahidin sedang melancarkan operasi masuk ke dalam tanah haram Israel, dan operasi ini kita namakannya sebagai Tufanul Aqsa. Sebab apa namanya Taufan Al-Aqsa?
Sebab operasi tersebut dilakukan sebagaimana datangnya taufan. Datang dalam keadaan mengejut, tidak tahu bila ia datang, kenapa ia datang. Datang dalam keadaan memusnahkan segala halangan yang menghalang mujahidin untuk mencapai objektif-objektif mereka. Datang dengan menggunakan segala kekuatan yang ada pada mujahidin tersebut. Antaranya ialah roket-roket yang pada 20 minit pertama serangan 5,000 roket dilancarkan. Roket-roket mujahidin yang dibuat daripada dalam bumi Gaza, made in Gaza. Tahun 2001 dibuat roket yang pertama. Hanya boleh capai jarak 3 km sahaja. Tahun 2014 dilancarkan roket-roket yang ketika itu diberi nama sebagai R160. R120. Betul? 120 ke 160? 12. 120 ولا 160؟ مش صناع الصواريخ انت. R160. Sebab apa nama dia R160? Didisbahkan kepada salah seorang yang mengasaskan Hamas, iaitu Dr. Abdul Aziz Rantisi. Sebab apa 160? Sebab ketika itu roket-roket Al-Qassam sudah boleh mencapai jarak 160 km. Tahun 2023 mereka lancarkan dan gunakan roket lain yang diberi nama sebagai A250. Sebab apa A? Diambil daripada nama seorang pemuda yang terkenal pada penghujung tahun 1990-an. Orang yang merupakan engineer kepada operasi-operasi istishhadiyin, pengebom berani mati yang banyak berlaku di dalam tanah haram Israel ketika itu. Orang ini yang disebut namanya sebagai Muhandis Al-Qassam. Sehingga kan diberi satu tagline untuk operasi-operasi yang dibuat olehnya. Disebutkan, apabila engkau melihat atap-atap bas berterbangan, ketahuilah Al-Qassam sedang berada di tempat engkau. Pemuda ini ialah nama yang cukup kita kenali, Al-Muhandis Yahya Ayyash. A250 diambil daripada nama Ayyash 250 sebab roket-roket Al-Qassam sudah boleh mencapai jarak 250 km. Bermakna tidak ada satu titik pun di dalam tanah haram Israel yang tidak boleh dicapai oleh roket-roket Brigade Izzuddin Al-Qassam. Ketika itu mereka juga memperkenalkan unit baru yang kita sebutkan tadi sebagai unit helang, Wahdatus Saqr, dengan peralatan para motor dan para gliding boleh lepas masuk pagar-pagar pemisah. Yang mana pagar-pagar dan tembok-tembok ini kalau ketinggiannya jarak 10 meter, di bawah tanah 30 meter. Dibuat supaya para mujahidin tidak boleh masuk ke dalam tanah haram Israel melalui terowong-terowong yang dibuat. Rupa-rupanya Allah bagi mujahidin-mujahidin yang genius ini boleh masuk melepasi pagar-pagar pemisah, terbang ikut atas, tak ikut bawah. Dan Alhamdulillah tidak dapat dikesan oleh tentera-tentera Zionis. Walaupun mereka ada 5 ataupun 6 sistem yang boleh menghalang daripada tembusnya senjata para mujahidin melepasi pagar-pagar pemisah mereka. Termasuklah yang kalian biasa dengar, iaitu Iron Dome mereka. Ketika itu juga mereka sekali lagi memperkenalkan apa yang dikenali sebagai sniper rule mereka. Tahun 2014 pernah digunakan, tahun 2023 kalian boleh tengok video-video di sosial media bagaimana mujahidin mencipta sniper-sniper mereka daripada dalam bumi Gaza. Boleh mencapai jarak 2 km dan boleh membunuh pada jarak 2 km dan boleh mencederakan pada jarak 3 km. Dan digunakan banyak kali dalam operasi-operasi yang dibuat di dalam tanah bumi Palestin pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga kalau kalian ikut apa yang berlaku, kalian akan dapati bahawa mereka yang berada di bumi Palestin, khususnya di bumi Gaza, dengan sebab dekatnya mereka kepada Allah, mereka tidak sahaja dibantu dengan kekuatan dan keyakinan akidah mereka, tetapi juga dibantu dengan kuasa-kuasa gaib yang cerita-ceritanya tidak pelik untuk kami yang berada di dalam bumi Palestin. Tahun 2014, bila mana bumi Gaza diperangi, 51 hari berlalu, akhirnya yang mengangkat bendera putih memohon supaya berlakunya gencatan senjata ialah Zionis Israel. 10 syarat diletakkan oleh para mujahidin untuk menghentikan peperangan ketika itu.
Bila mana tamat peperangan, Jeneral-Jeneral Israel ditanya, bagaimana engkau tak berjaya untuk tembus masuk ke dalam bumi Gaza yang begitu kecil, sedangkan engkau mempunyai tentera yang terlatih, teknologi yang canggih, senjata-senjata yang maju. Maka apa yang dijawab oleh Jeneral Israel ketika itu disebutkan, bagaimana aku nak masuk ke dalam sebuah wilayah yang bukan sahaja dijaga oleh tentera-tentera di darat yang mencintai kematian lebih daripada mereka mencintai kehidupan, tetapi lebih daripada itu juga dijaga oleh tentera-tentera yang kami nampak turun daripada langit dengan berpakaian serba putih, berjaga bersama-sama dengan mujahidin yang ada di daratan. Bagaimana mereka nak masuk ke dalam sebuah kawasan, tuan-tuan dan puan-puan, yang ketika itu bila mana mereka menghantar anjing-anjing pengesan mereka, berjumpa dengan lokasi tempat mujahidin sedang berjaga dan memasang perangkap-perangkap mereka. Anjing-anjing ini datang menghidu tempat mujahidin sedang menyorok. Lalu mujahidin berbisik kepada anjing-anjing ini, disebutkan, wahai hamba Allah, bagaimana engkau nak membocorkan rahsia kedudukan kami yang juga hamba-hamba Allah yang sedang mempertahankan bumi Allah ini? Bagaimana engkau tunduk kepada musuh-musuh Allah yang sedang memerintahmu untuk membocorkan lokasi-lokasi kedudukan kami? Maka para anjing ini, mereka tunduk berlalu, tidak jadi menyalak dan tidak jadi beritahu kepada tuan dia bahawa di sini ada mujahidin. Masuk tentera-tentera Zionis Israel ke dalam perangkap para mujahidin sehingga dibunuh beramai-ramai. Dan peristiwa-peristiwa seperti ini berulang dan berulang. Malah mujahidin-mujahidin, mereka berdepan dengan banyak situasi yang kalau difikirkan secara logik akal tidak logik. Antaranya juga yang berlaku pada tahun 2014. Bila mana satu kumpulan mujahidin masuk ke dalam terowong-terowong ketika itu, yang bermula laluan masuknya sebelah Gaza, nak keluar sebelah tanah haram Israel. Masuk ke dalam terowong untuk buat operasi-operasi istishhadiin, berani mati. Tak bawa apa-apa bekalan melainkan kurma-kurma sahaja. Sebab mujahidin ni tahu kalau dia masuk ke dalam terowong tersebut, dia buat operasi berani mati, dia takkan patah balik dah ke bumi Gaza. Tetapi ditakdirkan bila mana mereka masuk ke dalam terowong tersebut, laluan sebelah Israel dibom oleh Zionis. Tidak boleh keluar sebelah Gaza, tidak boleh keluar sebelah Israel, tidak boleh buat operasi. Nak patah balik ke bumi Gaza, laluan masuk sebelah Gaza juga dibom oleh Zionis Israel, menyebabkan mereka tidak boleh berpatah balik ke bumi Gaza. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka duduk dalam terowong-terowong tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka duduk dalam keadaan ketika itu bulan Ramadan. Mereka bersahur dengan setengah biji kurma. Bila mana azan maghrib berkumandang, mereka berbuka dengan baki setengah biji kurma yang ada. Berapa lama dia duduk dalam terowong menunggu arahan daripada komander-komander perang mereka? Kalau laluan terbuka, mereka akan keluar melaksanakan dan menyelesaikan operasi yang telah dirancang. Mereka duduk selama 21 hari dalam keadaan sedemikian. Bila mana berlaku gencatan senjata, pemuda-pemuda yang lain pergi membuka laluan dan mendapati mereka alhamdulillah masih berada dalam keadaan hidup. Tahun 2018 berlaku satu insiden lain di dalam terowong. Ketika itu didapati salah seorang yang mati syahid. Antaranya adalah pemuda yang tersekat dalam terowong pada tahun 2014. Maksudnya apa? Maksudnya tahun 2014 Allah tak nak bagi lagi dia menang dan mati syahid. Tetapi Allah tangguhkan kemenangan untuk batang tubuhnya selama 4 tahun. Sebab masih ada kerja yang belum selesai. Bila dah selesai tugasnya, barulah Allah bagi mati syahid pada tahun 2018 tersebut. Maka dengan kekuatan ini, para mujahidin masuk ke dalam tanah haram Israel, mengambil beberapa kawasan yang telah lama dijajah sebelum mereka kembali semula ke bumi Gaza. Ramai orang bila dia tak tahu apa objektif para mujahidin masuk ke dalam tanah haram Israel, dia menjangkakan dan menyebutkan sangkaan buruk terhadap para mujahidin. Disebutkan mujahidin tidak pandai berperang, tidak pandai berstrategi. Ada yang sampai ke tahap menyebutkan di Palestin tidak ada jihad kerana kekuatan musuh terlalu besar nak dibandingkan dengan kekuatan para mujahidin. Tetapi bila kita tahu sebenarnya 3 objektif utama yang dibuat oleh para mujahidin ketika itu, ketiga-tiganya telah pun berjaya dicapai.
Sebab apa mereka masuk pada 7 Oktober ke dalam tanah haram Israel? Pertama sekali untuk mendapatkan tawanan-tawanan perang, prisoners of war. Sebab apa? Setiap kali berlaku peperangan, dibuat gencatan senjata akan dilanggar oleh Zionis Israel. Maka mujahidin ambil pengajaran, kalau kita nak mereka dengar cakap kita, ada sesuatu yang perlu kita letakkan di meja rundingan. Dan yang paling berkesan ialah prisoners of war. Sebab tahun 2006 mereka pernah berjaya untuk mencolek satu orang tawanan Israel, tentera Israel. Namanya Gilad Shalit. Disorokkan di bumi Gaza 5 tahun, Zionis cari tak jumpa. Tahun 2011 terpaksa tunduk kepada tuntutan daripada pihak mujahidin untuk menukarkan satu orang tentera Gilad Shalit ini dengan 1,100 orang tawanan-tawanan dan tahanan Palestin yang berada di dalam penjara-penjara Zionis Israel. Maka objektif yang pertama untuk mendapatkan tawanan perang telah berjaya. Sebab masa tu bukan 1, bukan 100, tetapi 250 orang tawanan yang telah berjaya ditangkap oleh mujahidin dan diletakkan di dalam lokasi-lokasi selamat di dalam bumi Gaza, yang sekitar 100 daripada mereka telah pun ditukarkan dalam gencatan senjata yang berlaku beberapa minggu yang lepas, yang berlanjutan selama 7 hari. Satu orang wanita dan kanak-kanak tahanan yang ditangkap ditukarkan dengan 3 orang tahanan-tahanan wanita dan juga anak-anak berumur 19 tahun ke bawah yang berada di dalam penjara-penjara Zionis Israel ketika itu. Yang kedua, mereka buat serangan ketika itu sebab apa? Sebab nak menghentikan usaha normalisasi yang nak dibuat oleh sebuah negara Arab yang besar dan berpengaruh, yang duka citanya kalau dia buat hubungan dengan Zionis Israel, maka negara-negara Arab lain yang kecil akan ikut. Tetapi akhirnya dengan tindakan mujahidin dan serangan balas yang dahsyat daripada Zionis Israel ke atas bumi Gaza, akhirnya alhamdulillah negara tersebut berundur. Dia sebutkan bahawa kami tidak nak lagi buat perjanjian normalisasi dengan Zionis Israel dan kami akan membantu Palestin. Negara ni negara mana tuan-tuan dan puan-puan? Negara yang duka citanya diberi tanggungjawab untuk menjaga Al-Haramain Asy-Syarifain, 2 buah kota suci dan juga masjid paling suci umat Islam, iaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Negara itu adalah negara Arab Saudi. Yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, sebab apa mereka lakukan serangan pada 7 Oktober? Sebabnya pakar-pakar penganalisa perang para mujahidin, mereka sudah pun membuat bacaan bahawa selepas 7 Oktober bumi Gaza akan diserang oleh Israel. Sebab apa nak diserang? Sebab tahun depan akan ada pilihan raya di Israel. Setiap kali nak buat pilihan raya, Gaza akan dijadikan kuda tunggangan untuk tunjukkan bahawa parti politik mereka yang hebat, mereka yang boleh mempertahankan Israel, mereka yang boleh menjamin keselamatan rakyat yang berada di sana. Setiap kali nak perang, setiap kali nak pilihan raya, mereka akan serang Gaza. Sebelum Gaza diserang pada kali ini, mereka buat terlebih dahulu serangan ke atas tanah haram Israel yang menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan alhamdulillah berjaya dicapai objektif-objektif yang terawal tadi. Maka timbullah satu persoalan yang terakhir. Adakah penduduk-penduduk di Gaza mereka reda dengan tindakan para mujahidin tersebut? Adakah mereka reda pada hari ini rumah-rumah mereka dimusnahkan, perniagaan-perniagaan mereka dihancurkan, nyawa anak-anak mereka diterbangkan? Jawapannya tuan-tuan dan puan-puan, saya bawa secara hidup kepada kalian. Izinkan kita ambil masa beberapa minit untuk saya perkenalkan kepada kalian sahabat-sahabat saya yang saya bawa daripada bumi Gaza, yang keluar sebelum daripada waktu peperangan. Hari ini terkandas sudah 3 bulan berada di bumi Malaysia, tidak dapat kembali semula ke Gaza dengan sebab sempadan yang ditutup. Kita minta sahabat-sahabat kita 3 orang, Alak, Syadi dan juga Naim, untuk berada di hadapan. Saya nak perkenalkan kepada kalian supaya kalian rasa dekat dengan apa yang sedang berlaku di bumi Gaza pada hari ini, supaya kalian dapat menjiwai apa maknanya bila kita sebutkan hampir 22,000 orang yang telah pun mati syahid pada hari ini. Apa maknanya bila kita sebutkan bahawa hampir 60,000 orang yang telah pun cedera, lebih daripada 8,000 orang yang masih berada di bawah runtuhan, tidak tahu keadaan mereka dan tidak boleh diselamatkan. Lebih daripada 300,000 buah rumah yang dimusnahkan, lebih daripada 200 buah masjid yang tidak berbaki, hanya menjadi debu-debu yang berterbangan. Saya perkenalkan kepada kalian
saudara yang berada di sebelah kiri saya yang paling hujung, saudara Alak Mansur, orang yang menguruskan cabang humanitarian kemanusiaan kita di Cinta Gaza Malaysia di bumi Gaza. Beliau berkahwin, mempunyai 2 orang anak, mempunyai masters di dalam bidang pengurusan dan media. Alak ni tuan-tuan dan puan-puan, beberapa minggu yang lepas kami berceramah di bumi Pahang. Tiba-tiba dia dapat satu mesej WhatsApp, rumah di sebelah rumah tempat keluarganya sedang berlindung dibom oleh Zionis Israel. Rumah yang diduduki oleh isteri dan anak-anaknya juga turut musnah. 1 jam dia tunggu berita adakah anak-anaknya selamat. Alhamdulillah, selepas 1 jam yang cukup panjang, dia dimaklumkan bahawa anak-anaknya masih lagi selamat, alhamdulillah. Dan dimaklumkan juga bahawa isterinya dapat diselamatkan daripada bawah runtuhan dalam keadaan cedera tetapi masih lagi bernyawa. Alak ni tuan-tuan dan puan-puan, ayah dia menghidap kanser lebih daripada setahun setengah. Setiap kali berceramah saya akan ceritakan kepada orang yang hadir bahawa sejak daripada awal peperangan bermula dia tak boleh nak dapat rawatan. Lebih daripada 1 bulan dijanjikan nak bawa keluar daripada bumi Gaza untuk mendapatkan rawatan supaya boleh sembuh sedikit daripada sakit kanser yang telah pun dihidap sekian lama. Hari ini saya tak boleh cerita benda yang sama. Sebab semalam Alak dia baru dapat berita bahawa ayahnya telah pun meninggal dunia. Semalam ayahnya meninggal dunia setelah menunggu sebulan lebih untuk mendapatkan rawatan di luar daripada Gaza. Dan dalam perjalanan kami ke sini tuan-tuan dan puan-puan, dia baru dapat berhubung dengan ibunya, menenangkan ibunya yang sedang kesedihan. 24 jam tak dapat berhubung dengan ahli keluarga. Malah sebahagian ahli keluarganya yang berada di dalam bumi Gaza, adik-adik perempuan dia yang berhubung dengan mereka dan memaklumkan kepada mereka bahawa ayah kita telah pun meninggal dunia. Sebab dalam Gaza mereka tak boleh nak berinteraksi walaupun mereka berada pada kawasan yang tidak jauh di antara satu sama lain. Di sebelahnya, saudara Shadi datang daripada utara Gaza, kawasan Bait Lahia yang disebutkan oleh doktor tadi. Antara kawasan yang paling awal berlakunya serangan. Diarahkan untuk berhijrah 1.1 juta orang ketika itu daripada kawasan utara Gaza dan bandar Gaza. Shadi ahli keluarganya enggan untuk berpindah. Duduk di sekolah-sekolah pelarian. Berpindah daripada sekolah ke sekolah. Diceritakan oleh isterinya kepada sang suami. Dia kata dia perlu beratur 1 hari 5 jam untuk dapatkan beberapa keping roti untuk dimakan. Setelah beratur untuk dapatkan roti, mereka beratur lagi 5 jam untuk dapatkan 1 botol air bersih untuk memastikan anak-anaknya tidak mati kehausan. Kalau kalian ikut perkembangan bumi Palestin, bumi Gaza dengan dekat, maka kalian akan tengok sekitar 2 minggu yang lepas gambar para pemuda lelaki-lelaki yang dibogelkan, diarahkan keluar daripada sekolah-sekolah tempat mereka berlindung, dimasukkan ke dalam trak-trak, dibawa ke lokasi-lokasi rahsia di soal siasat sebelum sebahagiannya dilepaskan semula ke dalam bumi Gaza. Antara yang ditangkap ketika itu ialah ayah dan juga kembar kepada saudara Shadi ini, yang alhamdulillah walaupun sudah dilepaskan tetapi hidup berantakan pada saat ini. Ada keluarganya yang berada di sebelah utara, ada yang ada di bandar Gaza, di lokasi-lokasi dan tempat-tempat yang berbeza. Di sebelah hujung sekali tuan-tuan dan puan-puan, saudara Naim, yang mana beliau tidak mula berkorban pada tahun 2023, tetapi pada tahun 2008 telah menghadiahkan ayahnya untuk perjuangan dan pengorbanan pembebasan bumi Palestin. Ayahnya seorang komander komander besar Brigade Izzuddin Al-Qassam. Ketika itu sedang buat operasi nak masuk ke dalam tanah haram Israel. Pada tahun 2008 tersebut, sibuk dengan operasinya, tak sempat nak berjumpa dengan ahli keluarga. 6 bulan tak balik ke rumah sebab tak sempat nak berjumpa dengan ahli keluarga. Satu malam tiba-tiba dia balik, berjumpa dengan anak-anaknya, berjumpa dengan Naim yang ketika itu berusia 8 tahun. Bermain dengan anak-anaknya, lalu diceritakan kepada Naim. Dia kata, "Meh, duduk sebelah aku nak ceritakan kepada engkau satu benda. Aku nak bagi tahu engkau satu rahsia." Naim 6 bulan dah tak jumpa ayah dia, seronok ayahnya nak bagi tahu dia rahsia, nak bagi tahu dia surprise.
Lalu ayahnya bagi tahu surprise yang dia tak boleh lupa sampai bila-bila. Apa yang ayah dia sebut kepada dia? Dia kata, wahai anakku, esok aku akan mati syahid. Budak 8 tahun, 6 bulan tak jumpa dengan ayah, suruh duduk sebelah dia bagi tahu esok aku nak mati syahid. Budak ni bangun nak bagi tahu kepada ibunya di dapur apa yang disebut oleh si ayah. Ayahnya tarik balik tangan dia, sebut kepada dia, apa yang aku khabarkan kepada engkau adalah berita untuk orang lelaki sahaja. Jangan kau bagi tahu kepada sesiapa melainkan setelah aku betul-betul mati syahid. Maka ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, dia berwasiat kepada Naim untuk menjaga ahli keluarganya yang akan ditinggalkan. Dia berwasiat kepada Naim untuk menjaga Al-Quran, dibaca setiap hari dan jangan disisihkan. Disebut kepada Naim untuk terus berada di jalan perjuangan yang telah pun dimulakan. Esoknya ayah dia kembali ke tempat operasi. Naim keluar ke lautan, belajar berenang bersama-sama dengan rakan-rakannya. Dia balik mendekati waktu zuhur, dimaklumkan oleh ahli keluarganya yang sedang berkumpul ketika itu bahawa ayahnya telah pun betul-betul mati syahid. Bila dia dapat maklumat bahawa ayahnya mati syahid, dia tanya kepada pakciknya, mana batang tubuh jenazah ayahku? Aku nak cium pipinya, aku nak belai rambutnya. Aku nak sebutkan kepadanya, buat kali yang terakhir selamat tinggal wahai ayahku yang tak sempat aku kenal. Pakciknya angkat satu bungkusan. Disebutkan kepada Naim, tempat operasi ayah engkau telah pun meletup. Batang tubuhnya berkecai, tidak ada yang bersisa melainkan beberapa cebis-cebis daging yang dapat kami kutip. Kami letakkan dalam bungkusan ini, kau ambil dan kau ucapkanlah kepadanya selamat tinggal. Alhamdulillah, Naim membesar, sekarang usianya 23 tahun. Tamat dalam bidang sains politik di Universiti Islam Gaza. Sekarang membantu kita di pusat advokasi kita di bumi Gaza. Tahun 2013 saya kenal dengan Naim ini, saya kenal dengan adik-beradiknya. Tahun 2016 saya berkahwin dengan ibunya. Dan Alhamdulillah, Naim ini adalah anak sulung tiri saya. Saya ada 5 orang anak tiri di bumi Gaza. Sekarang pun ada di Gaza. Seorang dekat sini, 4 orang dekat sana. Saya ada 3 orang anak sendiri juga di bumi Gaza dan 1 orang cucu. Jadi saya ini dah ada cucu dah YB. Saya ni kira Datuk Nadir Al-Nuri, Alhamdulillah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya bawakan saudara-saudara kita ini untuk kalian kenal dengan mereka. Dan saya rasa susah kalian nak jumpa lagi dengan orang Gaza selepas daripada ini, khususnya dalam suasana mereka ini, setiap daripada mereka, ahli keluarga mereka, puluhan daripada mereka telah pun mati syahid. Termasuklah keluarga Naim, 60 orang yang telah pun mati syahid daripada keluarga Mushtahak. Maka tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dengan pertemuan kita yang tak berapa nak panjang ini, kalau ikutkan banyak lagi benda kita nak ceritakan, banyak lagi yang kita nak kongsikan. Tetapi mudah-mudahan dengan pertemuan yang singkat ini Allah berikan keberkatan. Dan keberkatan yang paling besar yang kita nak cari ialah suntikan ke dalam hati kita masing-masing supaya tidak menyokong dan bersama-sama bersolidariti dengan isu Palestin ini secara bermusim dan tidak bernoktah. Perang akan tamat, tetapi mereka akan terus berada di dalam kesengsaraan. Mereka akan terus menunggu sumbangan-sumbangan kita. Mereka akan terus menunggu doa-doa kita. Mereka akan terus menyemak sama ada kita berterusan di dalam boikot-boikot kita. Dan pastinya, kalau kita tidak mencintai isu Palestin dan tidak memahami apa yang sedang berlaku di sana, semangat kita akan semakin lama semakin pudar. Dan lama-kelamaan kita akan lupa semula kepada saudara-saudara kita yang berada di bumi Palestin. Maka hari ini, kalau ada peluang, insya-Allah ambil gambar dia orang ni. Setiap kali lupa kepada isu Palestin, tengok balik muka mereka, tengok balik wajah Alak yang telah kehilangan ayahnya baru semalam, kepada saudara Syadi yang semalam pun baru post gambar anaknya di Facebook menyatakan kerinduan kepada anaknya, kepada saudara Naim yang pada awal peperangan kehilangan 2 orang makciknya, rumah mereka dibom, mati bersama-sama dengan 2 orang suami mereka dan 10 orang anak mereka. Dan beberapa minggu yang lepas, keluarga sebelah isteri saya, keluarga sebelah mak dia, yang mereka duduk 70 orang ketika itu, hampir 70 orang juga dibom oleh Zionis Israel. 4 orang kanak-kanak mati syahid dan yang lain ada yang dipotong kaki, patah riuk, berada di hospital sehingga ke saat ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, dengan iman dan akidah kita,
semangat kita akan berterusan sehinggalah bumi Palestin dibebaskan. Dan saya tamatkan dengan pesanan yang datang daripada Komander Am Brigade Izzuddin Al-Qassam, yang ketika mana melancarkan operasi Taufan Al-Aqsa yang kita sebutkan tadi, apa yang disebutkan di penghujung ucapannya tuan-tuan dan puan-puan, disebutkan pada hari ini kita melancarkan operasi masuk ke dalam tanah haram Israel. Dan operasi ini tidak akan berjaya melainkan ia disokong oleh umat Islam di seluruh dunia. Tetapi lebih daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh dan wajib berbangga kerana di hujung ucapannya disebutkan oleh Komander Am Brigade Izzuddin Al-Qassam yang mengetuai sekitar 50,000 orang mujahidin Al-Qassam di bumi Gaza pada saat ini. Disebutkan secara khusus nama beberapa buah negara yang diharapkan rakyatnya adalah rakyat yang paling setia kepada perjuangan Palestin. Tak banyak nama negara yang disebutkan, tetapi antara yang disebutkan adalah nama Malaysia yang kita kasihi. Bayangkan, Ketua Am Brigade Izzuddin Al-Qassam yang sedang mewakili 1.8 bilion umat Islam pada hari ini, mereka sebutkan nama tuan-tuan dan puan-puan rakyat Malaysia yang diharapkan tidak putus semangatnya untuk terus berada dengan bumi Palestin sehinggalah ketitisan darah kita yang terakhir, insya-Allah. Mudah-mudahan sejarah tidak mencatatkan bahawa kita semata-mata hidup di zaman Nakbah 2.0 berlaku yang lebih teruk daripada Nakbah yang pertama. Tetapi sejarah juga akan mencatatkan bahawa di usia kita, insya-Allah, bumi Palestin dan Masjid Al-Aqsa akan dibebaskan keseluruhannya. Terima kasih kepada pihak Yayasan Amal atas jemputan pada hari ini, kepada pihak masjid, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara yang hadir dalam pertemuan kita. Teruskan sumbangan kalian melalui sahabat-sahabat kita dari Yayasan Amal. Boleh tengok Facebook page mereka, dan mereka juga rakan kongsi kita yang lama sejak daripada tahun 2013 dengan kerja-kerja kebajikan yang kita laksanakan di sana. Dan mudah-mudahan ia menjadi jawapan dan catatan amalan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Saya mohon maaf di atas kepanjangan waktu dan mudah-mudahan ada peluang untuk kita bertemu pada masa-masa yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta yang Naim tu baca. Naim doa khamsah. Terima kasih kepada saudara Nadir An-Nuri, Muhammad Nadir An-Nuri, yang menceritakan kepada kita pengalaman dan juga kisah secara live lah, secara langsung daripada Palestin dan juga daripada Gaza. Jadi saya tak mahu mengulas panjang, cuma di sini saya ingatkan sekali lagi, sebarang sumbangan boleh tengok kepada page ataupun Facebook Yayasan Amal Malaysia Cawangan Negeri 9. Yayasan Amal Malaysia Cawangan Negeri 9. Letak mungkin rujukan dekat situ, boleh sebut Palestin dan boleh buat sumbangan dekat situ. Saya rasa inilah sekurang-kurangnya dukungan dan sumbangan kita ataupun sokongan kita terhadap jihad yang sedang berlaku sekarang. Sekurang-kurangnya kita bagi sumbangan berupa wang ringgit. Dan untuk yang terakhir, saya jemput saudara Naim untuk membacakan doa kunut nazilah. Dipersilakan. قال ربكم ادعوني أستجب لكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد في الأول أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع صدور اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم اليهود أعطه كل خير ومن أراد بغزة وأهلها شرا فمزقه كل ممزق مزقه كل ممزق الله لهم في غزة راية
واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية اللهم اغفر